recording. Okay, so kalau perasan just now we just baru lepas daripada news CPI dengan core CPI untuk US. Right, so CPI ni ialah Consumer Price Index lah, okay, which is the willingness ataupun uh, ke 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 kerelaan rakyat membeli barang pada harga yang tertentu. Okay? So average price various goods service example. Okay? Consumer price account for major overall inflation. Okay, so kalau harga berubah, nak tengok adakah rakyat masih boleh membeli atau tidak. Okay? So disebabkan bulan lepas diorang tidak bekerja, so consumer price index ni menurun agak kuat jugalah. Okay, so negative 0.8%. Okay, so bulan lepas is 0.4. Okay, so sekarang ni berganda dengan 0.8. Okay, so dari situ kita boleh nampak USD agak lemah lah. Okay, for these 2-3 hours. Okay, so mungkin hari ni dia akan continue lagi sedikit. Dan dia akan just sideways now for the whole day lah. Sebab dia impact ni walaupun negatif, tapi tak ada impact kepada currency at the moment. Okay, so selalunya ini adalah indication di mana trader tu ataupun market sudah menjangka benda ni berlaku. Ini they already know lah. So dia okay, it's not a significant result. Melainkan kalau let's say contoh result tu tiba-tiba positif. So maknanya it's a good story lah. Kalau ataupun negatif dia terlalu jauh. Contohnya, okay. So that one will have an impact. But here because forecast, they forecast 0.7, negative 0.7. And actual is negative 0.8. So tak banyak difference lah. Okay, so sama juga untuk core CPI punya. Okay, so 0.2 you get 0.4 for the actual. So maksud kat sini dia punya jangkaan tu agak betul, forecast tu sangat agak betul. So dia tidak mendapat impact yang begitu mengejut. Bermaksud dia dah tahu, dah boleh forecast keputusan tu banyak tu lah. So that's why you can see that the currency is not moving that much. Okay, rasanya mungkin boleh naik balik lah ni for the US dollar. Dia akan jadi kukuh sedikit for tonight. Okay, berbanding dengan currency-currency lain. Okay, so kalau cakap Australia dah nampak lah penurunan dia. Di JBP pun kita dah nampak. Okay, JBP dah ada penurunan, Australia dah ada penurunan. Kita tengah tunggu Euro. Okay, di Yen dah ada reversal juga. Okay, so Switzerland belum, Canada pun sudah start ada reversal. Okay, so tunggu yang lain tu untuk reverse dan kita tengok sampai pukul berapa, sampai pukul 10, sampai pukul 11. Nanti kita tengok apakah impactnya. Okay, dan lagi kita tengok monitor sampai pukul 11 di mana kita akan tunggu London close. Okay, dan kita akan tengok di currency Euro dan GBP lah, adakah momentum tu akan bersambung menurun atau just separuh jalan dan berhenti begitu saja. Okay, so itu untuk hari ini punya movement. Okay, so kepada yang dah join ni, ada apa-apa yang nak tanya dahulu sebelum saya mulakan topik hari ini? Is there anything that you would like to ask or discuss or inquire? Tak ada? Semua okey? Okey. Kalau gitu, kita terus masuk ke dalam lah. Okey. Kita terus masuk ke dalam. Chapter hari ni adalah support and resistance. Okay, so kepada yang dah ada MT4 boleh
terus buka MD4 masing-masing. Nanti kita akan buat few exercises bersama. Right, so whoever has MT4, has the MT4 trader, please do open up and we will do some exercise together for today. Okay, so support and resistance ni antara technical yang agak penting tetapi agak diabaikan atau has been neglected because it is too easy of technical. Okay, technical ni sangat terlalu mudah, ia telah diabaikan atau tak laku. Kita katakanlah ramai trader yang tak nak macam support resistance je, tak apa pun, senang je tapi tak diguna. Okay, so support resistance ni sebenarnya dia kita nak tengok, gunakan dia untuk tengok kat mana kita nak sell, kat mana kita nak buy. Okay, so untuk senang ingat, resistance tu berada di bahagian atas. Okay, resistance akan berada di bahagian atas. Resistance di bahagian atas dan support di bahagian bawah. Okay, so apabila selalunya kalau let's say kita dah tembus resistance tu, maka resistance tu akan bertukar menjadi support. Atau kita dah tembus kawasan support, maka kawasan tersebut akan menjadi resistance pula. Okay, so itu dia punya basic dia lah. Okay, so support resistance dia kita nak tengok kawasan mana yang kita nak buy dan kawasan mana yang kita nak sell. Okay, so untuk plot dia ada banyak cara nak plot support resistance ni. Ada yang guna nombor genap, ada yang menggunakan supply and demand, apa yang telah berlaku sebelum ni. Okay, so ada banyak cara lah. Okay, so let's say kita ambil contoh. Kita ambil contoh, kalau ada apa-apa request boleh tanya, boleh minta sementara nak tunggu respon. Okay, so contoh let's say saya ambil Euro USD. Okay, so cara pertama kita gunakan nombor genap dahulu, big round number kita panggil. Okay, so first thing is kamu tengok harga semasa. Right, so 1.0868. Okay, so apa yang kamu buat, kamu akan ada dua resistance di atas dan dua support di bawah daripada current price. Okay, so kalau untuk big round number senang sebab kita just guna nombor genap sajalah. Okay, so nombor genap kita akan ambil hanya maksimum 4 decimal saja. Okay, tak payah ambil jauh-jauh sebab dia terlalu rapat. Okay, so kalau contoh harga sekarang ni 0.87, so kita akan ambil 0.88 paling dekat sekali. So nampak turun. Okay, so kalau let's say ke bawah 0.86, so nampak. Okay, so ini jarak dia 20 pip saja, sangat dekat. Okay, so kalau rasa yang ini more kepada kalau nak scalping lah. Kalau dia dekat-dekat scalping kita boleh, maksud kita nak in and out. Okay, so kalau contoh macam sekarang ni, kalau dia tak lepas kawasan 1.08 ni, sejam lagi kita boleh sell. Tu contohnya sebab apa? Sebab hari yang minggu lepas tu pun sebenarnya hari Jumaat, dia tidak melepasi kawasan yang sama. Itu maksud dia lah. So that is the meaning. Right, so usually we will look at the highest point of previous market. Dan sebelum tu pun sama juga cantik kat sini. The same price. Okay, so this is usually based on, kalau kita tengok ke belakang, we call this is based on history lah. Okay, apa yang dah pernah berlaku sebelum ni pada harga yang sama. Okay, so this one is we call as minor support resistance yang kecil. Okay, so kita akan markingkan warna lain dahulu. Minor resistance support. Okay, so nombor yang kecil. Kalau yang besar, kita akan gunakan nombor genap yang lagi besar dia punya perpuluhan lah. So kalau macam contoh sekarang 1.09 dengan 1.08 terus. Okay, so dari atas ke bawah ni, ini adalah 100 pips. 100 pips. Okay, so yang ini dia punya maksimum. Boleh nampak sebelum ni pun. Okay, di mana kawasan tu dia dah naik, dia turun, dia cuba nak turun, dia main-main dulu. Naik balik sedikit, tak dapat, dia terus tembus. Dia tembus, dia naik balik, dia trace.
Okay, so kalau letak Fibonacci, backup, retrace. Ini sini lah. Okay, dari sini ke sini dia naik balik. Level 50, level 61, sambung turun. Hmm. Okay, so take profit satu, take profit kat sini lah bawah ni. Dia tak lepas, tak lepas, turun balik tak lepas. Okay, dah boleh tutup. Tutup. Itu contoh penggunaan dengan Fibonacci lah. Okay, so nanti kita akan belajar lagi. Alright, so untuk hari ni kita fokus kat SNR sahaja dahulu. Okay, so boleh nampak macam sekarang, keadaan sekarang ni. Dia cuba nak lepas tapi tak lepas, tak lepas. Nampak? Okay, kita gunakan bila dekat time frame yang contoh macam H1 ni, kita dah nampak pergerakan tu macam dah berhenti. Kita akan switch kepada time frame yang lebih kecil. Selalu kita akan ambil 15 lah. Okay. So apa yang kita akan buat adalah kita akan tunggu di sini. Nah, tunggu apa? Tunggu untuk dia turun balik sebelum kita nak masuk sell. Okay, sebab resistance kita akan sell, support kita akan buy lah. Okay. So sama juga macam dekat sini. Dia turun tak lepas, turun tak lepas, turun tak lepas. So, dia naik balik, kita reverse. Okay, so sama juga kat sini lah, di mana kita akan tunggu candle tu berhenti di bawah garisan resistance kita, dan kemudian dia akan membuat candlestick merah di sebelah-sebelahnya lah, menandakan yang market akan mula nak turun. Okay, tetapi jika dia tembus, tak payah entry lah, biar saja. Kalau dia tembus, biar dia tembus macam contoh kat sini lah. Dia tembus, bila dia tembus tu, dia turun balik sedikit je. Ya, jadi sambung naik. Okay, so apa yang kamu akan buat? Abaikan. Tak boleh sell kat sini lagi. Tunggu harga di atas. So kalau macam sekarang ni dia dah tembus kan. So apa yang kamu buat? Abaikan. Kita akan tunggu harga kat sini. Okay, so itu cara dia lah. Kita akan we call this as the waiting game. Kita akan tunggu harga yang lagi cantik untuk masuk sell kita. Sekarang ni belum lagi lah. Okay, so sekarang ni masih lagi dalam kawasan menaik. So biarkan dia dulu. Okay. So kat sini kita boleh gunakan contohnya ini kita akan gunakan background number lah 1.09, 1.08. Okay. So kita tambah lagi ke atas ni yang kedua punya 1.1. Okay. So kita akan dapat di kawasan kat sini. Okay. So ke bawah pun sama. Kita ambil 1.07. Okay. So untuk background number ni BRN ni dia lebih kurang dalam 100 pips jarak dia lah. Okay, so kalau kita zoom out, tengok balik pada keadaan market yang sebelum-sebelum ni. Boleh nampak tak apa yang berlaku? Okay, dia suka bermain-main dekat kawasan SNR tersebut. Di mana kawasan tu lah menjadi reversal point dia. Okay, so nampak sini banyak. Okay, dia akan naik turun kawasan tu dia tak akan lari jauh. Dia akan main-main kat kawasan tu je. So, market sentiasa akan berjalan-jalan dalam jarak yang tertentu. So, senang untuk kita nak manage kalau apa-apa berlaku. Maksud kat sini, kalau contoh, let's say, kamu ikut signal tu, kamu cakap, okay, saya nak sell kat sini. Contohnya. Okay? So, kemudian market tu sambung naik. So, apa yang kamu buat, kamu akan tunggu maksimum di sini. Sebab dia akan ulang balik apa yang berlaku sebelum ni lah. Okay, nampak Bila dari atas ni dia turun, dia sambung turun. So, maksud dari sini, dari bawah ni dia naik, dia akan sambung naik. Dia akan pusing balik ke mana yang dia datang sebelum ni. Okay, so maksud kalau kamu dah ada sell kat sini, maksimum yang kamu akan tunggu adalah di harga yang selepasnya. Tunggu kat sini pula. Baru tambah sell seterusnya. Jangan tambah sell kat tengah jalan ni, rugi. Okay, sebab kamu dia akan sampai sini baru dia patah balik. Kalau kamu sell kat tengah jalan, dia akan masih naik lagi. So, kamu punya floating sangat bahaya lah. Kita panggil kat situ. Float kamu sangat bahaya.
Okay. Ini antara contoh berapa nampak dia dah start nak turun tu. So kalau rasa siapa yang guna demo rasa nak sell tu boleh dah cuba sell euro USD dulu. Kita tengok berapa jauh dia boleh turun. Okay. So ini adalah untuk fix big round number kita panggil. Saya panggil. Okay, big round number BRN lah kita panggil. Short form dia BRN. Okay. So kita akan kat sini kita akan gunakan nombor-nombor genap untuk plot kita punya support and resistance. Okay, so setiap currency dia akan ada nombor genap dia yang tertentu lah. Okay, so kalau macam kalau ada retest boleh bertanya boleh beritahu. Contoh saya ambil Australian dollar. Okay, tengok harga semasa. Tengok harga semasa dahulu 0.51. Kita ambil 0.66. Agak tinggi kan? Okay, so kita ambil 0.55. 65. Okay, kat situ. Dan kita ambil satu lagi kat bawah. 0.64. Okay, so ini adalah dia punya meja je lah. Okay, boleh nampak bila saya zoom out ke market tu, boleh nampak dia termain-main kat situ. So let's say bawah ni, kenapa dia berhenti kat situ? Saya cuba tambah lagi 0.63. Okay, boleh nampak dia sideways kat situ. Okay, so kalau let's say kita nak tengok keadaan kat bawah ni lagi, kenapa dia berhenti kat kawasan-kawasan tertentu? Tambah je lagi 0.62. Okay, boleh nampak di sini dan di sini. Okay, tambah lagi ke bawah lagi. 0.61. Okay, so nampak. Okay, so untuk ini dia more kepada pergerakan yang besar. Big round number ni pergerakan yang besar. Kalau let's say contoh kamu nak scalping kat dalam dia. Kamu ambil nombor-nombor yang kecil, lagi kecil lah kat dalam tu. Okay. So sebab kat sini ada 100 pip contoh. Sini ada 100 pip kan. Kamu ikutlah nak letak, nak bahagikan 100 pip tu nak bahagikan macam mana. Kalau contoh let's say saya buat, saya letak 20. Setiap 20 pip tu saya letak dari set. Okay, so contohnya lah 642, 644, 646, 648. Setiap 20 pip saya letak. So, bila kamu tukar ke time frame yang lebih kecil, kamu boleh nampak cantik. Kat mana dia berhenti, okay, kat mana dia singgah. Nampak? Okay. So, ini dia punya perjalanan dia. Okay, nampak perjalanan dia kita tahu kat mana yang dia nak berhenti. So, yang ini kamu boleh gabungkan dengan support and resistance. Ni nampak 0.646 ni berada di kawasan level 50. Paling rendah yang dia pergi. So, bila dia sambung naik, kita tengok berapa jauh dia pergi. Okay, nampak situ. Shadow tu memang kat atas. So, kalau let's say saya nak tambah SNR tu. 652. Itu 654. Nampak. Okay, so dia akan berhenti jam-jam kat situ. Okay, so ini dia punya fungsi dia lah. Okay, fungsi support resistance ni dia macam Fibonacci juga, tapi dia lebih kepada nombor yang kekal atau fixed numbers. Sebab dia kita akan berdasar kepada harga. Apa yang harga yang ada semasa itulah. Okay, so ini adalah untuk SNR. Okay, so sebenarnya kita just plot number-number sajalah kat kawasan-kawasan tertentu. Okay, so lagi banyak shadow di kawasan SNR tu lagi sonok ataupun lagi kukuh.
candle tu untuk membuat sebuah reversal. Okay, sebab pada masa tersebut candle tu tengah berlawan kat situ. Okay, so contoh let's say saya ambil shadow kecil. Tak banyak lagi. Tak ada, tak nampak sangat shadow panjang dah. Tak ada. Dia kalau dia selalu turun, cari contoh je lah. Dia turun tak lepas, turun tak lepas, turun tak lepas. Maksud ada buyer tengah tunggu kat bawah ni lah. Okay? Seller tu turunkan, buyer naik balik. Seller turunkan, buyer naikkan balik. Last seller tu pun dah tak nak sell, dia pun sambung buy. Dia pun ikut join buy. Lepas tu buyer menjadi lagi ramai tu, market tu sambung naik lah. Okay? Setiap market ni bergerak, dia akan berdasar kepada buyer dan seller. Berapa ramai masuk buy, berapa ramai masuk sell. Okay? So, kalau contoh macam keadaan sekarang ni. Keadaan sekarang market tengah, market menaik ni kan. Okay? So, bila sampai satu tahap kat atas tu, dia jadi gayat. Masuk gayat tu, kalau contoh harga sekarang, harga dah naik, dah tinggi dah banyak ni, takkan kamu nak buy lagi dah. Takkan kamu masih nak buy. So yang buy dari bawah ni, dia dah untung. Harga sekarang, buy di bawah, ni harga semasa. So dia dah start untung. So dia dah tak perlu nak masuk lagi position dah. Dia tak heran dah. Okay? Kalau contoh trader tu baru nak masuk, dia tengok ni harga dah tinggi, takkan nak buy lagi. So dia akan masuk sell. So bila dia masuk sell, market start nak menurun. Apa yang berlaku? Yang buyer tu dia dah start panik lah. Sebab dia punya profit tu dah bermula berkurangan. Sebab market dah cuba nak turun. Sebab ada seller baru yang masuk. So apa yang dia buat? Dia akan tutup dia punya buy tu. Dia pun akan masuk sell. So kejap lagi market tu akan sambung turun balik. Lagi ramai yang masuk, lagi jauh lah dia akan bergerak. Itu cara dia lah. Okay? That's how we look at the market. Macam mana dia naik turun. Okay, so bila dia naik tu maksud buyer tengah ramai. Bila tengah turun, seller tengah ramai. Bila dia berada di penghujung jalan tu, contoh kat sini kali, kat sini kali lagi. Maksud apa? Buyer nak push, seller push balik turun. Buyer push naik, seller datang. Buyer push naik lagi, seller datang lagi. Lagi banyak daripada tadi. 2 kali ganda daripada yang sebelum ni kat sini. Tiba-tiba yang sini banyak. Backup dia ramai. So apa yang berlaku? Market tu akan sambung turun lagi. Bila dia dah sampai satu tahap tu, dia dah sampai satu tahap di mana dia dah tak nak turun, maka seller tu akan tutup position dan dia akan masuk position baru, iaitu buy. So setiap kali dia naik, nanti ada seller datang turun. Pecah dia. Turunnya market. Tapi kalau masih rendah, nampak apa tu? Maksudnya masih dia dekat dengan harga yang dia masuk buy tadi, masih dekat. Dia buat apa? Dia buy lagi. Dia ada naik. Kita turun lagi sikit. Dia tengok sikit je turun, tak banyak. So dia buat apa? Dia sambung buy lagi. So bila sampai ke atas ni, dia ingat sebelum ni punya harga. Tak lepas. Atas ni je tak lepas. Atas ni je tak lepas. Tak nak masuk buy lagi dah. Dia tunggu. Nak tunggu seller tu. Ada ke seller nak turunkan balik harga ke sini? Itu yang diorang tunggukan dari bawah tu lah. So sebab sekarang ni, buy tu dah profit. Siapa yang tengah buy, dia dah tengah profit. So dia dah tak perlu risau. Dia hanya nak tunggu tutup position pada harga yang paling tinggi dia boleh dapat. Okay, itu maksudnya lah. Okay, so macam mana kita nak tahu support resistance tu betul-betul kukuh atau tidak? Dia tak ada jawapan yang tepat. Sebab teknikal ni dia berdasar kepada apa yang berlaku pada market. Okay, so kalau macam contoh ada satu kawasan tu cantik resistance dia.
Okay, contoh kita ambil Australian dollar ni lah. Okay, kawasan resistance ni nampak cantik je, 2-3 kali tak lepas, 3 kali tak lepas. So mungkin kali yang keempat ni mungkin tak lepas kan. Okay, sebab kita base pada kita tengok assumption previously tak boleh lepas. Okay, tak bermaksud begitu. Mungkin pada masa ni tiba-tiba ada juga buyer nak masuk, dia naikkan lagi. So there is a possibility lah. So what you need to do is you need to wait for it to come back down, baru kamu sell. Jangan sell masa dia tengah menaik. Sell masa dia dah start nak turun. Itu sebab kita akan gabungkan dengan Fibonacci sekali. Oops. So kita akan gabungkan dengan Fibonacci sekali, baru untuk kita nak nampak kat mana kawasan yang dia retrace sebelum sambung turun. Okay, so itu fungsi dia lah. So sebenarnya kita kena gabungkan di antara support resistance ni, kita kena gabungkan dengan teknikal-teknikal yang lain lah. Okay. Okay, so selain daripada big round number tersebut, kamu pun boleh menggunakan line chart untuk nak plot support and resistance tersebut. Guna line chart. Sebab dia pun menunjukkan kawasan resistance dengan support di kawasan tinggi dan rendah lah. Okay, so apa yang kamu buat? Kamu boleh pergi ke chart. Saya ambil chart ini. Saya tukar kepada line chart. Okay, so yang inilah yang kamu akan gunakan untuk plot support dan resistance dia. Macam contoh kawasan ni, so kita ambil bawah ni lah. Okay, contoh kita ambil kawasan ni dan bawah sini. Ni dan sini. Kita gunakan. Okay. So bila kita tukar dah rasa nak guna, okay. So ini untuk plot saja. Guna line chart ni untuk plot saja. So bila dah settle nak plot, tukar balik pada candlestick chart kita. Okay. So fungsi line chart ni adalah sebenarnya untuk menghilangkan candle-candle yang ada shadow. Contoh macam ni lah, shadow ni saya highlight So bila saya tukar kepada line chart, dia tak ada. So shadow ni kita panggil kadang-kadang sebagai noise. Okay, gangguan di dalam mengeplot support and resistance. So dia akan mengganggu dan menjadi sebuah halangan. Okay, dia akan buat kita ragu-ragu, boleh ke market cucuk ni turun balik? Adakah dia boleh menjadi SNR tertentu atau tidak? Okay, so dalam keadaan macam ni, kita gunakan line chart, dia tak ada kat situ. So kita boleh dapat, memang kawasan ni memang ada resistance. Okay, so lihat kawasan ni memang ada support. Kawasan ni pun ada support lagi. So bila kita tukar kepada candlestick, kita dapat dengan jelas. Okay, so ini pun salah satu cara yang kamu boleh gunakan selain daripada PRN tadi tu. Okay, so kita gunakan line chart untuk mencari kawasan support and resistance tertentu. Okay. Okay, so support resistance ni kalau dah rajin conteng kat chart, okay, so apa yang kamu buat? Contoh kita dah tahu kat sini, tahu sini, tahu ini kan. Apa yang kamu boleh buat ialah kamu simpan support resistance tersebut. Walaupun market dah pada harga kat sini contohnya kan. SNR kat kawasan ni kamu biarkan saja. Jangan buang. Sebab apa? Sebab mungkin contoh macam ini dia akan sambung kat sini. Bermaksud kalau bila market ni dah start nak turun, sebenarnya kita dah tahu kat mana yang ada kawasan support. So kita dah tahu. Okay, bila dia turun tu, mungkin ada chance dia kan berhenti kat situ, naik balik, baru sambung turun balik. Itu maksud dia lah. So apa yang pernah berlaku sebelum ni, support resistance sebelum ni, cuba simpan, jangan buang. Jangan buang, rugi. Okay, sebab bila chat kamu kosong, kamu nak kena plot banyak-banyak kali, jadi penat. So biar aje. Okay, so apa yang kamu dah pernah plot sebelum ni, biar saja dan bring forward.
Okay, guna pada masa dapat itu lagi bagus. Okay, itu maksudnya lah. Okay, so setiap currency pair yang kamu trade, dia punya SNR pun mungkin akan berbeza lah. So berdasar kepada dia punya support resistance, berdasar kepada range dia. Okay, so tapi selalunya range yang 100 pips tu dah agak cantik lah sebenarnya untuk satu pergerakan. Okay. Okay, so seterusnya kita akan masuk ke dalam trend line pula. Okay, so trend line ni dia sebahagian daripada support resistance, cuma dia untuk kawat keadaan market yang tengah menaik atau tengah menurun. Dia support resistance tapi dia condong. Okay, it's at a tilt. Dia tilt line, okay, dia akan menaik atau menurun. Kita nak tengok kan. Okay, so fungsi dia kita nak tengok market tu tengah menaik atau market tu tengah menurun. Simple je. Market turun, market menaik, market menurun, market sideways. Okay, so apabila market tu tengah menaik, okay, bila market menaik, kita akan lebih kepada buy. Bila market tu tengah menurun, kita akan lebih kepada sell. Bermaksud, dia tengah menaik tu, kita akan biar dia naik, turun sikit, kita buy. Naik, turun sikit, kita buy. Naik, turun sikit, buy. Okay, so berbeza pula untuk downtrend. Downtrend, kita biar dia turun, dia naik sikit, kita sell. Naik sikit, kita sell lagi. Okay, so jangan lawan entry, jangan lawan arah trend market. Okay, market tengah naik, sibuk sell. Market tengah naik, sibuk sell. Jangan. Okay, so gunakan trend tu sebagai kawan kamu, okay, sebagai guidance untuk nak tengok market tengah menaik atau tengah menurun. Okay, so kalau contoh ini market tengah menaik. Okay, so bila market tengah menaik, kamu akan lebih kepada membeli lah. Okay, turun sikit, buy. Market turun lagi sikit, buy. Lagi dia tak tembus bawah kawasan tu, kamu buy. Naik lagi, tak lepas, buy. Okay, so ini dia punya fungsi trend line tu lah. Okay, so yang atas ni pula adalah kita punya maksimum. Tu ketinggian maksimum yang dia akan pergi selalunya. Okay, kalau dia lepas pun dia akan turun balik kat situ. So jarak dia sentiasa sama. Dia akan ambil, okay, satu speed, satu speed, satu speed. Okay, jarak 80 sampai 100 speed. So ini dia punya range. Kita dah dapat dia punya range dia sekali. So setiap kali dia turun je, masuk buy. Selagi dia berjalan atau bergerak di dalam trend line ni, channel ni, kita selamat lah. Kita dah tahu mana nak masuk dan mana nak keluar. Okay, so cara nak draw, nak lukis tu, cara nak lukis senang je. Kita perlukan 2 point. Okay, 2 point ke atas atau 2 point kat bawah. Okay, so kalau market menaik, okay, kita akan cari point kat bawah. Kalau market tengah menurun, kita cari point di atas dia. Okay, so cari 2 point. Point yang ketiga untuk entry. Okay, semua saya tunjukkan. Okay, so kalau kamu ada currency apa-apa yang rasa nak suruh saya request untuk tunjukkan contoh, boleh lah minta. Okay, so contoh ni okay. Yang ni trend dia market tengah naik. Okay, so kamu dapatkan 2 point dahulu dan kamu just ikutkan saja point dia. So kalau cari market curam, tak cantik sangat. Okay, so kalau contoh mendata sedikit, okay, sini. Macam tu. Okay, so dapatkan garisan selari, letak ke atas. Macam mana letak ke atas, kita tengok paling tinggi yang pertama, first stop. So bila turun balik sini, naik, turun balik, sambung.
Okay, so dia akan, bila dia dah tembus tu dah tak boleh guna lagi lah. Okay, dia dah tembus ni dah boleh padam. Sama juga kat sini, bila dia dah patah balik reverse, dah boleh padam kat situ dan plot yang baru pula kat sini. Macam tu. Okay, so itu fungsi trendline dan channel. Okay, so dia sentiasa poin pertama, poin kedua untuk plot, poin ketiga untuk entry. Selalunya kita akan ada dua kali saja entry, iaitu poin ketiga dan poin keempat. Selalunya poin ketiga dan keempat tu, poin ketiga tu paling paling jauh lah. Kalau let's say poin ketiga tu tak jauh, dia akan patah balik, naik naik lagi sekali untuk poin keempat, yang itu akan jauh. Dia akan pergi. Okay. Okay, so seperti saya cakap tadi tu, yang cerun sangat tak boleh. Dia punya trend line tu dia kena mendata. Dia tak boleh terlalu curam. Tak cantik. Dia kena mendata. So naik tu, bila naik turun tu tak begitu tak begitu curam. So kalau macam ni dia naik turun sikit, bahaya. Okay, sebab bila turun sedikit tu untuk entry kita tak sempat nak entry. Kalau macam ni dia turun banyak sikit, sempatlah untuk nak entry kat kawasan tersebut. Okay. So channel dia sambungan daripada trend line tadi lah. Dia just tadi tu trend line tu dia hanya tunjuk kawasan ni saja. So kita selarikan garisan tu tutup. Tadi tu trend line kat sini kita dapat garisan selari, tutupkan dia. So kalau macam ni curam, tak cantik. Curam, tak cantik lah. Okay. So yang penting kita nak tutupkan dia, so dia main channel supaya apa, kita tahu kat mana, berapa tinggi dia boleh naik turun balik. So bila kita buy kat sini, kita tahu berapa tinggi dia boleh naik berdasar kepada penutup channel ke atas tu lah. Okay, so sama juga untuk bila dah turun lah, kita sell, dia naik balik, kita dah tahu maksimum berapa jauh dia boleh naik sebelum kita sambung sell dan ikut trend line. Ke ikut maksimum limit trend line tu, dan dia akan berhenti di situ. So macam mana nak gabungkan support and resistance? Kamu gabungkan dengan trend line dengan Fibonacci, SNR dengan trend line lah. Itu maksud dia. Okay. Kalau contoh sekarang ini, okay, so dari situ kamu plot SNR dia. 1.23 Okay, so kalau ada, kita dapatkan yang kecil-kecil dia pula lah. 8, 36, 34 dan 32. Okay, so kita akan cari entry point di mana dia akan bersilang dengan SNR tu lah. Maksudnya kita buy kat sini, sell, tutup kat sini. Okay, so dia akan bersilang di antara trend line dengan SNR tersebut. Itu maksud dia. So sama juga macam ni lah. Kita buy kat sini, close kat situ. Trend line SNR, trend line dengan SNR bersilang. Okay. Alright. So, topik hari ni pendek je. Dia tak banyak. Okay. Sebab ada satu benda saja, iaitu SNR sahaja dahulu. SNR Trendline Channel. Okay.
Sebab dia akan digabungkan dengan topik-topik yang kita akan belajar kemudian, iaitu candlestick, Fibonacci dengan indicator. So benda tu semua akan digabungkan dengan SNR yang kita belajar first kali. So that's why kita belajar SNR dahulu untuk plot arah market, mana market tengah pergi. Kita gunakan SNR dan kita gunakan trendline. Okay. So ada apa-apa soalan? So setiap for every currency pair that you trade, there will be a specific number of support resistance lah. So kalau macam Australia, kita akan nampak kita akan guna 0.65, okay, 0.64, okay. So yang kuning ni semua adalah big round number. Okay. So untuk Euro, okay, big round number dia nombor lain. Dia akan ikut kepada current price. Okay. So gold punya pun lagi lain. Gold punya lagi besar. Satu hari lagi jauh dia berjalan. Kadang-kadang tu sampai 300 pip. So lagi jauh lagi berapa? 300 juga. Ini turun ni berapa? 350. So yang ni berapa? 330. Okay. So dia akan ada amount yang berbeza-beza. Right? Tapi dia lagi bahaya lah. Kalau macam currency satu hari satu speed tu dah kira happy lah. Tapi kalau cakap gold satu speed tu macam tak ada apa-apa. Sekejap je boleh pecah. Okay. So size account dia akan jadi agak bahaya untuk bila nak trade gold kalau size account kecil. Okay. So syllabus dah habis untuk hari ni. So kita open discussion pula lah. Ada apa-apa soalan yang nak ditanya? Any questions? Ada soalan? Pada yang nak recap balik, nanti saya akan letak dalam grup Centric ni, saya akan letakkan recording malam ni nanti. Boleh tengok. Saya pun akan upload kat Facebook, dekat YouTube sekali lah. Kalau ada yang nak tengok kat YouTube. Okay. Dah makin faham. Itulah Kak, main hentam je. How to get this number for each currency? Okay, it depends on what currency you are trading on. You look at the current price. Okay, so you look at the current price, you just take the first 3 numbers. Ambil 3 nombor yang depan. Okay, so kalau contoh saya ambil Australia lah. Okay, you take the first 3 numbers, 0.65. So 0.66, 0.64. Okay, just the first 3 numbers. Anything that you trade currency, you just take the first 3 numbers. Okay, so you plot 2 above the current, this is the current price, the white one, this is the current price. Okay, kamu plot 2 di atas dan 2 di bawah. Buat tu saja dahulu. Kemudian biar. So bila market tu dah, contoh current price ni, so let's say market naik, current price naik dekat atas, okay, kamu kena tambah satu di atas, tambah satu, sampai dia jadi banyak. Sambil sementara tu, the ones that you have plot below, just leave it as it is. No need to delete. So just remember, ambil 3 nombor kat depan je. Contoh let's say saya ambil GBP contohnya. Okay, so current price 1.233. So kamu ambil lah 1.24, 1.23. 3 numbers. Okay. Goal dia akan berbeza sedikit. Sebab goal dia punya figure besar. Okay, so you would be taking okay, sama je lah sebenarnya sebab sama je. Okay, you will be taking the first 3 numbers as well. Just that the numbers will be faster dekat goal. Dekat goal dia akan 1710, 1700, 1990. So dia nombor dia cepat sikit. Okay, so plot saja dan kamu tengok apa yang berlaku kepada market. Just plot and you see what happens to the market and try to be brave enough to trade. Okay, so macam tadi GBP kita dah nampak turun dah. Euro belum start lagi. Okay, Australia dah start turun. Yen tengah naik balik dah. Okay. Switzerland franc
tengah cuba. Okay, kita boleh plot dah. Tengah cuba. Euro pun dah boleh cuba dah sebab dah nampak shadow dekat atas tu. Cuma dia boleh tukar je. Sini, okay, macam Canada dah mula dah. Okay, ni dah mula. For the second hour. Okay, kita dah nampak kat situ. Goal dia sideways. Goal dia buat ikut suka dia je. Nak pergi mana sekali dia. Sideways. Okay. So itu specialnya goal. Dia tak ikut sangat currency. Dia nak turun, dia nak naik lantak dia. Orang lain dah sibuk turun, dia masih menaik lagi. Okay, so try not to find a confluence ataupun connection between currency and gold because it is a bit hard to do. Dia tak ada connection ataupun correlation. Okay, so antara gold dengan USD pun tak cantik. Okay, so contoh USD satu hari turun. The whole day turun saja. Hari sekarang ni baru tengah start naik. Okay, so kita boleh tengok kat gold. Dia naik sikit je, tak banyak. Nak turun hari ni, sekarang nak turun pun lihat. Okay, so it differs lah. So, apa fundamental yang boleh relate dengan gold? Fundamental, cerita topik fundamental nanti lah. Sekarang cerita technical lagi. Fundamental, berapa hari lagi? Hujung bulan. Kelas hujung bulan nanti. Okay? Hari Selasa 26 hari bulan. Sebelum raya. Okay. Itu fundamental lain. Ni kita cerita. Okay. Sekarang ni kita fokus kat technical dahulu. Sebab technical dia buat sekali terus faham. Sebab dia benda berulang. Macam plot SNR. Ulang saja. Okay. Fundamental berbeza. Fundamental sentiasa keep up to date. Okay. Currency tengah kukuh, tengah lemah, ekonomi tengah buat apa. So dia moving forward. Apa yang berlaku, apa yang akan berlaku. Tapi technical, kamu buat sekali, kamu akan hafal. Sebab dia benda yang sama saja. Plot SN contohnya lah. Okay. So, setiap hari tu kamu tengok current price kat mana, letak 2 di atas, 2 di bawah. Betul dah. Ya. Tengok market buat apa. Betul kalau tak puas hati, tengok balik pada sejarah. Pada harga yang sama. So, contoh macam GBP. Okay. Saya ambil GBP sebagai contoh. Okay. Hari ni dia tak tembus low hari Isnin. So, bila dia tak boleh turun, dia akan naik. Gitu je. Bila tak boleh turun, dia akan naik. Bila tak boleh naik, dia akan turun. So, dekat sini kita nampak berapa kali dah. Minggu lepas pun, hari Khamis pun berlaku benda yang sama di mana dia tak tembus ke bawah. Iaitu pada harga 1.23. Big round number kat sini. Okay. So, dia sangatlah penting untuk dapatkan support and resistance. So, dapat support resistance, settle. Okay. Alright. Ada apa-apa soalan lagi? So, support resistance ni sebenarnya senang dan seronok nak buat sebab dia nombor saja. Okay? So, kalau antara benda yang paling senang dan cepat absorb untuk trader baru belajar SNR. Okay? Kalau let's say ada adik-adik ke anak ke nak belajar, nak bagi dia minat dekat trading, bagi dia belajar support resistance. Suruh dia cari apa yang berlaku pada harga sekarang, pada history yang lepas. So dia akan nampak kat situ pergerakan-pergerakan yang sama, which is repetition lah kita panggil. Okay? Sebab market tends to repeat itself. Okay? Dia akan berulang. Okay? Macam ni contoh, satu bulan ni, April, Mei, 2 bulan, naik turun, tepatnya sama. Okay? Tapi dia punya big trend masih downtrend. Okay? Movement besar dia downtrend, cuma dia lambat, dia relax, dia turun naik balik, turun naik balik. Okay? So dia turun naik tu pada kawasan-kawasan yang sama. Contoh yang ini, dua kat sini. So kalau hari ni
Kalau dia tak lepas atas tu, maknanya memang betul-betul strong market tu akan start tak turun balik. Itu maksud dia. Okay? Just guna support resistance saja. Belum guna lagi teknikal yang lain. So bila yang ini dah faham, asas tu dah ada, basis dah ada, then you have the basis which is using the support and resistance. When you add in teknikal yang lain-lain tu, kamu tambah, kamu takkan pening dan kamu takkan confuse. Sebab kamu dah nampak dia punya asas dah ada, dan teknikal yang lain tu add on sahaja. Sebab contoh macam candlestick. Okay, candlestick reversal pattern tu untuk mencari entry, which is the decision to buy or sell. Okay, tetapi kamu nak kena first, before you decide to buy or sell, kita tahu kat mana kamu nak masuk. So gunakan support and resistance dahulu. So kamu dah dapat macam ni lah. Contohnya kat sini. Okay, dah sampai resistance, dah sampai trend line. Sell. Cantik lah. Okay, so kamu just pergi ke time frame yang lebih kecil, cari bearish reversal pattern. Itu je. So target kamu dah letak plot. 100 pip, 200 pip, 300 pip. Tak lepas, naik balik. So bila tengah naik balik, kamu dah nampak, oh yang ni dah boleh guna Fibo untuk mencari retrace. Untuk sambung sell lagi. So dia akan, benda tu akan work hand in hand. Dia akan seiring sejalan lah, kita panggil. Okay. Dia akan sama-sama bekerjasama kat situ. Okay. Alright. So ada apa-apa soalan lagi? Hari ni kita akan habis awal sebab dia punya slide habis. Dia punya teknikal tak banyak. Hari ni punya. Okay. Semua kepada kalau kamu ada soalan, baru dia akan jadi panjang. Okay. So ada soalan lagi tak? Tak ada? Semua okey? Selalu tertipu dengan cakap macam mana nak avoid. Okay. Teknikal boleh dapat, boleh mudah macam tu. Saya rajin baca forex trading, so boleh tahu juga perkembangan. Fake out, okay. So that's why risk management tu penting bila kamu terkena fake out. Okay, sebab bila kena fake out, kamu akan panik untuk mencari cut loss. Sebenarnya kamu nak kena cari kawasan mana nak re-entry, bukan cari cut loss. Okay, contoh, let's say saya ambil gold ni sebagai contoh sebab market gold ni dia sangat cepat untuk reverse. Okay, so contoh let's say kat kawasan ni lah. Okay, so bila kita dah ada sell tu, okay, so bila kita dah sell, market tu drop, market tu turun kan. Okay, so kamu just tunggu ke kawasan SNR yang seterusnya untuk re-entry lagi. Okay. Jangan cut loss tengah jalan kamu masuk sell. Itu bila contoh kamu sebab kamu nak buy, market turun, okay, kita nampak lah boleh buy. Okay, kamu buy, market drop lagi. Okay, so kira gini dah 70 pip. Okay, so kalau macam gold memang kamu kena bertahan 100 pip. Kamu kena tahan 100 pip barulah account tu selamat untuk trade. Sebab tak lepas 100 pip tu barulah kamu akan re-entry lagi, buy lagi satu kali. Kemudian baru dia naik balik. So sama juga kalau macam untuk sell lah. Okay, so gold dia akan ambil masa sedikit. Okay, so kalau macam currency lain sama je lah, kamu akan ambil 100 pip juga. Okay, cuma dia punya layer tu akan lagi lambat. Sebab dia nak reverse kamu 100 pip tu sangat-sangat susah ataupun lambat. Okay, so account tu akan selamat lah. Maknanya kamu kalau masuk pun terkena fake out, kamu relax saja sebab dia tak lepas.
Kamu tak perlu cut loss kat situ. Okay. Setiap kali bila entry, jangan nak terus panik tengok cut loss. Okay, kamu kena tahu average pergerakan dia tu berapa besar. Average pergerakan dia tu berapa besar. So kalau macam currency kita akan ambil dalam 100 pips. Bermaksud kamu kena bertahan float 100 pip. Bukannya float 30 pip cut, 20 pip cut. Lepas tu dia patah balik. No point. Okay. Uh, dia kat technical tu sangat, dia technical lagi seronok sebab kita ulang benda yang sama, kita ulang. Okay. So fundamental tu more kepada kita macam baca surat khabar lah. Apa yang berlaku semalam, apa yang berlaku hari ni, apa yang mungkin berlaku besok. Macam tu lah. Okay. So fundamental dia lebih kepada long term. Okay, more kepada perkembangan ekonomi. Ekonomi, dia tak boleh naik turun dalam masa satu hari. Dia akan mengambil masa. Okay, so kalau kita nampak contoh ekonomi US tengah kukuh, okay, dia akan ambil masa. Seminggu, sebulan, 6 bulan, dia makin bullish. Itu maksud dia lah. So kita dah tahu, okay, based pada fundamental, yang kita dah nampak kat situ. Okay, tapi based pada technical, kita akan untuk cari entry point pula. Fundamental digunakan untuk tengok trend, trend apa ni, long trend, long term punya trend. Okay. Technical pula adalah untuk mencari entry point. Okay. Ada apa-apa lagi? Dah, semua dah okay. Okay, so uh, okay, so kita habis kat sini lah. Okay, so kalau tak ada soalan, kita habiskan kat sini. Nanti recording saya akan post kat dalam group. Okay, so kalau tak ada apa-apa, terima kasih kerana menghadiri. Okay, so kalau nak tanya saya ni, tanya dalam group lah. Kalau nak tanya apa-apa nanti. Okay, so Assalamualaikum dan good evening dan selamat berpuasa.